Selamat sejahtera kepada Puan Aslina. Hari ini kita akan membicara isu semasa. Patutkah kerajaan menyediakan pengangkutan awam secara percuma? Saya dan Yoga akan memainkan peranan pihak pembentang, manakala Chua akan menyokong cadangan ini. Mari kita mulakan dengan pendapat positif dari pihak penyokong. Terima kasih. Saya percaya dengan menyediakan pengangkutan awam secara percuma. Kita boleh mengurangkan kesesakan, meningkatkan kualiti udara dan membantu rakyat yang berpendapatan rendah. Ini adalah langkah ke arah masyarakat yang lebih inklusif dan lestari. Saya menghargai pandangan Chua, tetapi saya ingin menekankan bahawa walaupun niatnya baik, realiti kewangan tidak boleh diabaikan. Pengangkutan awam percuma memerlukan sumber kawangan yang besar. Tanpa tiket, beban ini akan berlahi kepada pembayar cukai yang mungkin tidak adil bagi semua. Kerajaan memang akan mengalami cabaran kewangan, tapi dengan pendekatan efektif dalam pengurusan dan pembiayaan, kita boleh mengatasi masalah ini. Contohnya, pengalihan dana dari projek lain atau pengenalan cukai khusus untuk syarikat besar. Menambahkan kepada apa yang dikatakan oleh Yoga, saya juga risau tentang kualiti pengangkutan awam. Tanpa pendapatan tiket, bagaimanakah kita memastikan perkhidmatan yang efisien dan berkualiti? Kita berisiko menghadapi penurunan dalam pemeliharaan dan kekerapan perkhidmatan. Kualiti adalah keutamaan, tetapi dengan peningkatan penggunaan, kita dapat mencapai ekonomi skala yang membantu menampung kos operasi. Selain itu, pengangkutan awam yang lebih efisien dan berkesan akan mengurangkan kesesakan dan biaya sosial yang berkaitan dengannya. Ekonomi skala mungkin bermanfaat, tetapi kita juga perlu memikirkan bagaimana mengawal kepadatan pengguna. Pengangkutan awam yang percuma mungkin menarik penumpang tambahan yang tidak perlu, menyebabkan kepadatan yang pengalaman yang tidak selesa bagi semua. Satu lagi aspek penting yang harus kita pertimbangkan ialah dengan menjadi pengangkutan awam percuma, akan ada peningkatan ketara dalam jumlah pengguna pengangkutan awam. Ini akan menambah beban kepada infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kita yang sedia ada. Potensi masalah yang dapat timbul termasuklah kesesakan yang berlebihan atau penurunan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam yang ada sekarang. Walaupun terdapat beberapa cabaran, saya yakin dengan teknologi dan pengurusan yang berefektif dan rancangan pintar dari pihak kerajaan, kita dapat mengatasi isu-isu tersebut. Kita harus melihat ini sebagai pelaburan untuk masa depan yang lebih baik dan maju. Terima kasih Chua dan Yoga. Tambahan pula, kita harus mempertimbangkan sumber daya yang ada. Walaupun pengangkutan awam secara percuma kedengarannya menarik, ia mungkin membataskan kemampuan kerajaan untuk melabur dalam pembaruan dan penyelenggaraan infrastruktur pengangkutan awam yang sedia ada. Kita perlu menimbang antara keinginan untuk menyediakan perkhidmatan percuma dan keperluan untuk memastikan sistem pengangkutan awam yang berkesan dan boleh dipercayai dalam jangka panjang. Namun, dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem tiket digital dan aplikasi berbasis lokasi, kita dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan awam serta mengurangkan kos operasi. Ini boleh membuka peluang untuk menyediakan perkhidmatan percuma tanpa mengorbankan kualiti. Selain itu, kerajaan boleh menerapkan model kemitraan dengan sektor swasta untuk menampung sebahagian daripada kos operasi. Masalah lain yang perlu diberi perhatian adalah keberlanjutan model
perkhidmatan percuma ini. Jika pendanaan untuk pengangkutan awam percuma bergantung kepada alokasi kerajaan atau sumbangan dari sektor swasta, apa yang akan terjadi jika terdapat perubahan politik atau krisis ekonomi? Ini boleh menyebabkan ketidakstabilan dalam penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam. Selain itu, memberi perkhidmatan secara percuma boleh mengurangkan insentif bagi pengguna untuk menghargai dan bertanggungjawab terhadap fasiliti pengangkutan awam. Ini boleh menyebabkan peningkatan vandalism dan penyalahgunaan yang pada akhirnya memerlukan lebih banyak belanja untuk menyelenggaran dan pengawalan keselamatan. Tetapi, kita harus juga mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari pengangkutan awam percuma terhadap alam sekitar. Dengan mengalakkan lebih ramai orang menggunakan pengangkutan awam, kita boleh mengurangkan emisi karbon dan memerangi perubahan iklim. Ini bukan hanya tentang pengangkutan, ini adalah tentang membangun masa depan yang lebih mampan dan hijau. Walau bagaimanapun, kita juga harus realistis mengenai kemampuan pengangkutan awam untuk menampung peningkatan permintaan. Jika pengangkutan awam menjadi percuma, kita boleh mengharapkan lonjakan besar dalam jumlah pengguna. Ini boleh menyebabkan masalah seperti overcrowding dan kelewatan, yang pada gilirannya menurunkan kualiti perkhidmatan bagi semua pengguna. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan aspek keselamatan. Dengan peningkatan jumlah penumpang yang drastik akibat pengangkutan awam percuma, ada kemungkinan sistem keselamatan kita menjadi terbeban. Tanpa pendapat yang cukup untuk melabur dan meningkatkan fasiliti dan teknologi keselamatan, kita mungkin menghadapi risiko keselamatan yang lebih tinggi yang boleh membahayakan nyawa pengguna. Namun, saya percaya melalui kerjasama strategik antara pemerintah dengan sektor swasta, kita dapat mencipta solusi inovatif untuk menampung kekurangan dana tersebut. Misalnya, program kemitraan dengan syarikat teknologi boleh membawa kepada pengembangan aplikasi yang memudahkan pengawasan dan peningkatan keselamatan pengguna. Ini juga boleh membuka peluang ekonomi baru dan mencipta pekerjaan. Perlu juga kita pertimbangkan aspek sosial dari pengangkutan awam percuma. Walaupun nampaknya memberi manfaat kepada semua, kita harus berhati-hati agar tidak sengaja mengangkatkan ketidaksetaraan. Misalnya, jika kualiti pengangkutan awam menurun, mereka yang mampu mungkin beralih ke pengangkutan peribadi, meninggalkan pengguna pengangkutan awam yang bergantung sepenuhnya pada sistem tersebut dalam keadaan yang kurang memuaskan. Untuk mengatasi masalah sosial ini, kita perlu mengintegrasikan pengangkutan awam percuma dengan perencanaan bandar yang inklusif. Dengan memastikan akses mudah ke stesen pengangkutan awam dan perkhidmatan berkualiti, kita boleh mengurangkan jurang antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Ini juga akan mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan pengangkutan awam, yang pada gilirannya akan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan pencemaran.
Selanjutnya, kita harus memirikan tentang kesan jangka panjang terhadap budaya pengangkutan di negara kita. Apabila pengangkutan awam tersediakan secara percuma, kita mungkin secara tidak langsung menggalakkan mentaliti penggunaan berlebihan tanpa pertimbangan terhadap kelestarian. Kita perlu mendidik masyarakat tentang pentingnya menggunakan sumber dengan bertanggungjawab walaupun ia disediakan secara percuma. Saya setuju dengan pentingnya pendidikan. Tetapi saya juga percaya bahawa pengangkutan awam percuma dapat menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan kesedaran lingkungan dan kelestarian. Dengan menyediakan alternatif yang menarik dan mudah diakses kepada pengangkutan peribadi, kita dapat mengurangkan jejak karbon kolektif kita dan melangkah ke arah masa depan yang lebih hijau dan lestari bagi Malaysia. Terima kasih Chua dan Yoga. Kita telah mendengar hujah dari kedua-dua belah pihak. Ini jelas menunjukkan bahawa isu pengangkutan awam secara percuma adalah kompleks dan memerlukan pertimbangan dalam semua aspek. Betul, Sean. Isu ini kompleks dan penting untuk kita memberikan bukan hanya manfaat jangka pendek tetapi juga kesan jangka panjang terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. Pada akhirnya, tujuan kita semua adalah untuk meringankan beban rakyat Malaysia dengan mengurangkan kos pengangkutan. Untuk mencapaikan ini, kita perlu merancang dengan teliti dan mengembangkan strategi dan sistem pengangkutan awam yang efisien dan juga mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan ini, pembicaraan kita telah menamat pada tahap ini. Kita harap sesi perbicaraan kita telah membawakan perspektif baru kepada isu terkini ini. Sekian, terima kasih.